Assalamualaikum. Bertemu kita kembali untuk slot kali ini. Okey, untuk kali ini kita akan membincangkan tentang keanjalan titik, iaitu bagaimana kita nak menghitung keanjalan titik. Keanjalan titik ini adalah rumus kedua bagi di bawah keanjalan permintaan harga selepas kita menghitung menggunakan rumus yang utama ataupun yang pertama, iaitu rumus keanjalan lengkuk. Jadi seperti yang kita sedia maklum, rumus keanjalan lengkuk ni kita ingin mengukur nilai keanjalan apabila ada dua perubahan harga ataupun antara dua titik lah. Okey, apabila harga berubah, so ada dua titik kat situ, jadi kita gunakan keanjalan lengkuk. Tapi ada kes di mana kita perlu menghitung nilai keanjalan bagi satu titik sahajalah, melibatkan perubahan yang sangat kecil. Jadi sebab itulah kita kena mengetahui juga bagaimana nak mengetahui nilai keanjalan bagi suatu titik, iaitu bagi satu titik. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini dari segi pengertiannya, keanjalan titik ni digunakan untuk mengukur nilai keanjalan pada satu titik di atas kelab permintaan yang bergaris lurus lah, yang linear. Dan rumus bagi yang boleh digunakan untuk mendapatkan nilai keanjalan titik ni bagi satu titik itu adalah ada tiga. Dan yang pertama sekali, rumus yang pertama ialah berdasarkan kepada pasti kuantiti, pasti Q, iaitu kita tulis sebagai ID sama dengan Q1 tolak Q2 bahagi O tolak Q2. Okay, mungkin tak nampak lagi lah sebab kita tak tengok lagi keluk. Sebentar lagi kita akan tengok lah. Jadi ringkas katanya, rumus yang berdasarkan kuantiti ini dia punya rumus utama dia, perubahan Q bagi Q. Okay, perubahan Q bagi Q, perubahan Q ni adalah Q1 tolak Q2 bahagi dengan Q. Q itu adalah O tolak Q2 lah. Okay. Dan rumus yang kedua adalah berdasarkan kepada pasti harga, pasti P. Jadi dia boleh ditulis sebagai ID sama dengan P bahagi perubahan P. Dia terbalik dengan Q perubahan Q atas bahagi Q. Tapi bagi pasti P, P dulu bahagi dengan perubahan P. Okey. P ni adalah O tolak P0 bahagi dengan perubahan P ni P1 tolak P0. Okey. Kejap lagi kita tengok dia punya kedudukan pada rajah. Dan rumus yang ketiga yang kita boleh dapatkan untuk mendapatkan nilai keanjalan bagi satu titik adalah ID sama dengan perubahan Q bahagi perubahan P darab dengan P0 bahagi dengan Q0. Apa maknanya ini? Ini bermakna keanjalan titik juga boleh kita gunakan rumus perubahan Q bagi perubahan P ini ialah kecurunan. Kecurunan darab dengan harga pada titik tersebut dibahagi dengan kuantiti pada titik tersebut. Itu maksud dia lah. Okay, kita boleh dapat nilai keanjalan. So yang penting kita kena tahu kecerunan bagi keluk linear itulah. Okay, kita tengok satu persatu. Kita andaikan untuk menghitung untuk mendapatkan nilai keanjalan titik ni, kita andaikan satu keluk yang bergaris lurus lah dengan fungsi QD sama dengan 6 tolak P. Jadi seperti yang kita sedia maklum, nilai keanjalan bagi titik-titik yang berada di atas garisan di sepanjang keluk KKP ni berbeza. Jadi kalau titik itu berada di atas daripada tiga harga di tengah ni, sebab intercept kat sini pintasannya 6, jadi tengah-tengahnya 3 lah. Okay, sama juga dekat sini. Intercept dengan fungsi ini bermakna pintasan pada Q-nya 6. Jadi separuh daripada 6 adalah 3. So, di atas pada harga 3 ni. Jadi apa yang kita dapati ni nilai titik-titik yang semakin ke atas selain pada 3, dia berada di kawasan yang kita kenal sebagai kawasan yang anjal. Jadi titik-titik yang berada di sini bernilai lebih daripada 1. Sebab anjal ni ED lebih besar daripada 1 tapi kurang daripada infinity. So maknanya dia lebih besar daripada 1 lah. Semakin ke atas ataupun semakin tinggi harga, semakin
besarlah nilai keancalan bagi titik tersebut. Okey, dan begitu juga jika harga berada di bawah daripada harga RM3 lah. RM3 ni yang tengah-tengah kan. Jadi kalau berada di bawah, maknanya sini ke sini, di sini, tapi dia berada di kawasan tidak anjal, di kawasan tidak anjal. So bila berada di kawasan tidak anjal, yang mana koefisien ataupun nilai perkali ini adalah ED lebih besar daripada kosong tapi kurang daripada 1, maknanya titik semakin ke bawah harga, semakin rendah harga, semakin berkurang nilai nilai keanjalan, iaitu kurang daripada 1. Okey, sebab kita tahu atas ni lebih daripada 1, tengah-tengah ni 1, bawah ni kurang daripada 1. Maksudnya semakin ke bawah semakin kurang, sehinggalah akhirnya sifar dekat sini. Okey, itu kedudukan titik-titik yang berada, dia bergantung pada di mana dia berada, di kawasan anjal ke di kawasan kurang anjal. Jadi kita kena fahamlah, bila titik itu berada di kawasan anjal, so nilai keanjalannya adalah lebih daripada 1, kurang daripada infinity. Kalau dia berada di kawasan tidak anjal, dia lebih daripada kosong tapi kurang daripada 1. Okey, yang itu. Okey, itu berkaitan dengan kawasan keanjalan. Maknanya setiap titik itu berbeza nilai keanjalannya. Okey, kenapa bila titik berada di atas daripada RM3 itu dikatakan anjal? Itu kita nak mengkaji dia ataupun nak mengetahui dia dengan lebih lanjut. Okay, kita masih menggunakan fungsi kalau permintaan yang sama, yang QD sama dengan 6 tolak 1P ataupun 6 tolak P. Jadi ini satu fungsi yang inilah. Okay, jadi kita perincikan bagi setiap harga dan kuantiti. Okay, jadi kita nak kaji lah kawasan ni kenapa dia kawasan di atas daripada RM3 ni, maksudnya kawasan RM4, RM5 ni dia anjal, lebih daripada 1. Contohnya kita ambil pada harga RM4. Okay, saya letak titik dekat sini lah. Cursor merah saya berada di sini. Jadi pada harga RM4 itu kita dapati kuantiti ini adalah 2. Okey, jadi kita tengok macam mana kita dapatkan nilai keanjalan pada titik tersebut, iaitu pada harga RM4 ataupun pada harga pada kuantiti harga RM4 kuantiti 2. Okey, jadi yang pertama sekali kalau kita guna rumus yang pertama, iaitu berdasarkan rumus PACQ. Rumus dia ialah perubahan Q dibahagi dengan bagi Q lah. Okey, perubahan Q bagi Q. Jadi rumusnya Q1 tolak Q2 bahagi dengan 0 tolak Q2. Okey, di manakah kawasan ini? Saya letak balik titik dekat sini. Jadi saya boleh kata 2 tolak 6 bahagi 2 tolak 0. Okey, so kita akan dapat 2 tolak 6 bahagi 2 tolak 0. So akhir sekali kita dapat negatif 2. So nilai titik pada harga RM4 ataupun kuantiti 2 ni adalah nilai keanjalannya adalah bernilai negatif 2, ataupun kita boleh tulis ED sama dengan 2. Negatif 2 tu negatif dalam pengiraan kena letaklah negatif, tapi dalam sebutan kita boleh hanya mengatakan keanjalannya bernilai 2, dan kita tahulah 2 itu lebih besar daripada 1. Kenapa? Sebab dia berada di kawasan atas daripada RM3, iaitu kawasan anjal, dan kita sedia maklum tadi kawasan anjal ED-nya lebih besar daripada 1. Okey, jadi itulah. Jadi makna titik tu kita tulis sebagai ED sama dengan negatif 2. Okey, anjal lah. Titik tu pada harga RM4 ataupun pada kuantiti 2 tu adalah anjal. Okey, di manakah kedudukan macam mana kita dapat negatif 2 tu? Kalau berdasarkan kepada 2 tolak 6 ni, dia 2 tolak 6. Jarak ni perubahan Q. Ni perubahan Q 2 tolak 6. So 2 tolak 6 bahagi dengan 2 tolak 0. Ini Q lah. Okey, 2 tolak 0. Ataupun kalau ikut rumus ni, perubahan Q tu 2 tolak 6 bahagi dengan Q. Q tu 2. Tak payah tolak 0 pun tak apa. Bahagi 2 saja. 2 tolak 6 bahagi 2 pun sudah kita akan dapat nilai negatif 2 ini. Faham Kenapa kita boleh mendapatkan nilai
titik ni berdasarkan kepada paksi kuantiti. Rumus pertama berdasarkan paksi kuantiti, iaitu perubahan Q dibahagi dengan perubahan Q dibagi dengan Q. Okey. Yang kedua adalah berdasarkan kepada rumus kedua, iaitu masih kita menggunakan contoh pada harga RM4 seperti tadi ni, dan kita dah tahu dah menggunakan rumus pertama tadi jawapannya -2, tapi kita boleh gunakan rumus yang kedua. Okey, so macam mana cara nak menggunakan rumus yang kedua? Kita menggunakan rumus ni lah, P bahagi perubahan P. Okey, P bagi perubahan P tu, P adalah kosong tolak PO, bahagi dengan perubahan P itu P1 tolak P kosong. Jadi dalam rajah ni, okey, kita akan dapati 4 tolak kosong. Mana 4 tolak kosong, this is P lah. P bahagi perubahan P. Perubahan P 4 tolak 6. 4 tolak 6. So kita dapat -2 seperti tadi lah. Cuma kita menggunakan paksi P sebagai dia punya jalan pengiraan. Dan kita dah tahu titik pada RM4 itu memang bernilai ED sama dengan -2. Jadi di manakah P? Okey, ini P dia 4 tolak kosong dibahagi dengan 4 tolak 6. This is P, this is perubahan P. P bahagi perubahan P. So kita dapatlah ni jawapannya -2. Okey. So itu rumus yang kedua. Bagaimana dengan kalau kita nak menghitung menggunakan rumus yang ketiga, iaitu rumus kecurunan darab dengan harga bagi kuantiti, betul tak? Okey, rumus yang ketiga adalah dia tak ada berdasarkan harga ataupun berdasarkan kuantiti. Paksi harga dan kuantiti tidak terlibat. Tapi rumus yang ketiga ni D over dx dq per dp, okey, ataupun kita panggil kecurunan. This is kecurunan. Perubahan Q bagi perubahan P adalah kecurunan darab dengan harga pada titik tersebut. So titik tersebut adalah pada harga RM4. So harganya RM4 dibahagi dengan kuantitinya 2. Faham? So ini rumus dia. Dan bila kita tulis, okey, inilah -1 ni adalah kecurunan bagi fungsi ini. Okey. Jadi kalau dia dah bagi fungsi kat sini, jadi kita tahulah negatif P itu bermakna -1. Itulah B. Okey, sebab 6 ni adalah A. A tolak BP kan, untuk QD kan. QD sama dengan A tolak BP. Jadi A6 tolak dengan B, negatif B adalah -1. So kecurunannya -1. Okey. Jadi kalau diberi fungsi, kita tengok pada B, nilai B pada fungsi tersebut lah. Okey, negatif tu mencerun ke bawah dari kiri ke kanan kan. Okey. Tapi kalau kadang-kadang tu kita tak dapat fungsi ataupun persamaan dalam, tapi dia macam mana kita nak dapatkan nilai ni? So kita kena, tapi darjah ada. Kita tengok intercept kat sini kan. Ini perubahan Q. Perubahan Q jarak ni 6 bahagi dengan perubahan P. Perubahan Q bagi perubahan P 6 bahagi 6. Perubahan P per 6 juga kan. Boleh juga. Ambil cikit-cikit kat sini. Tapi ada satu lagi. Fungsi pun tak bagi, persamaan pun tak bagi kan. Ataupun keluk rajah pun dia tak bagi. Tetapi dia bagi jadual. So jadual kita kena cari macam mana? Kita carilah perubahan Q antara dua tingkat harga tu dengan perubahan harga. Okey, kita akan dapat juga ini perkataan matematik ya. Matematik macam mana nak dapatkan fungsi kecurunan. Okey. So dalam kes ni pun saya tak elaborate banyaklah bahawa apabila negatif kecurunan -1 darab dengan harganya 4 kan. Dan jawapannya memang -2 lah. Okey. Ni 4 ni RM4 ya. Bukan jarak pada RM4 dan pada kuantiti 2 unit. So 4 bagi 2 -2. So walaupun kita bagi 3 dia punya tiga rumus, tapi tidak bermakna pelajar kena menulis semua ketiga-tiga sekali. Okey, satu pun sudah memadai untuk mendapat markah. Cumanya kita bagi 3 sebab sebenarnya ada banyak rumus yang boleh dapatkan jalan titik bagi satu titik. Tapi tujuannya kita bagi 2 ataupun 3, sekurang-kurangnya pelajar dapat membuat cross check. Kita panggil rujuk silang. Mungkin nak confirm jawapan betul ke kiraan kita. So kita boleh guna rumus yang ada 3 ni lah. Sebab tu kita kena tahulah. Okey, walaupun tak semestinya kita buat semua ketiga-tiga, tapi kita kena tahu ketiga-tiga untuk sahkan jawapan kita. Okey, sebelum tu kita nak tengok juga
bagaimana dengan titik yang berada di bawah daripada 3? Okey. Dan titik di bawah daripada 3 ni, titik-titik di bawah daripada 3 ni ialah dikatakan tidak ancal. Atas tadi ancal kan? Tidak ancal. Jadi kalau kita tengok dekat situ, contohnya kita letak pada harga 2, kuantiti 2 ni unitnya adalah 4. Pada harga 2, kuantitinya 4. Jadi titik kat sini. Ya kan? Itu maksudnya. Sekarang soalannya, berapakah nilai keanjalan titik pada harga RM2? Kalau kita menggunakan rumus pertama, iaitu berdasarkan paksi Q, perubahan Q bagi perubahan P. Okey, saya ringkaskan. Perubahan Q bagi perubahan P itu maknanya perubahan Q adalah 4 tolak 6. 4 tolak 6. Jadi kan, 4 tolak 6 bagi dengan 4 tolak 0. Okey, so dapat negatif 0.5. Okey, kalau saya buat begitu, maknanya negatif 0.5 tu kita tulis kat situ lah, dan kita tahu itu nilai keanjalan, dan dia negatif tu memang kena ada, tapi 0.5 tu menunjukkan memang dia kurang daripada 1 lah, sebab dia berada di kawasan kurang ancal, tapi lebih daripada sifar. Sebab tu 0.5. Jadi di mana kawasan ni perubahan Q tu? Di situ. 4 tolak 6 itu perubahan Q. Manakala dibahagi dengan Q, Q nya adalah 4 tolak 0. Okey, ini rumus berdasarkan pada paksi Q. Okey, dan bagaimana dengan rumus bagi paksi harga? Contohnya pada harga RM2 tu jugalah. Dengan kuantiti yang 4 unit tu, kita bagi contoh dengan sama RM2. Jadi kita menggunakan rumus yang kedua, iaitu berdasarkan paksi P. P rumusnya mesti P bahagi perubahan P. Saya ambil rumus yang ni lah, rumus yang ini ya. Senang ingat. Okey, pada harga RM2 kat sini. So, kalau P berapa? 2 tolak 0. 2 tolak 0. Bahagi dengan 2 tolak 6. Kena tahulah intercept kat sini berapa. Dan memang jawapannya pun sama saja, dapat negatif 0.5. Okey, so di situ kita tulis negatif 0.5 lah. Di mana? Tu P dia. Okey, P dia di sini. Bahagi dengan perubahan P. P bahagi perubahan P. Mana perubahan P? Yang ini ya. Okey, 2 tolak 6. So, P bahagi perubahan P ya. Jadi dapat negatif 0.5. Okey, so ini berdasarkan rumus, berdasarkan paksi harga. Okey, kita tengok pula bagaimana nak menghitung keanjalan titik pada harga yang bawah daripada RM3 tu, pada harga RM2 juga, masih menggunakan contoh yang sama RM2, tapi menggunakan rumus yang ketiga, iaitu kecurunan perubahan Q bagi perubahan P, kecurunan darab dengan harga darab kuantiti bagi dengan kuantiti. Kecurunan darab harga bagi dengan kuantiti. So kalau kita tengok berdasarkan contoh pengiraan, kecurunan negatif 1, harganya adalah 2 kan, kuantiti dibahagi dengan kuantiti 4. Nampak? Negatif 1 darab 2 bagi 4. So jawapannya sama sajalah, negatif 0.5. Okey, jadi itu kita tulislah di titik tu ED sama negatif 0.5 lah. Okey, itu saja untuk contoh bagi keanjalan titik lah. Okey, tu, dan inilah jalan kira dia. Okey, dan kuantitinya adalah 4. Okey, so itu saja untuk kali ini. Jadi saya nak uji minda juga lah. Berapakah keanjalan titik pada tingkat harga RM5? Jadi yang pertama sekali, apa dia? Kita okey, sekarang kita nak menghitung keanjalan titik dengan kita nak uji minda sikit lah. Okay. Berapakah nilai keanjalan titik pada tingkat harga RM5? Soalan tak akan tanya macam tu. Dia tak akan direct berapakah keanjalan titik. Tak. Dia akan tanya berapakah nilai keanjalan pada harga RM5. Pada tu menunjukkan satu titik pada RM5 kan. Kalau harga berubah RM5 kepada RM6, itu keanjalan lengkup. Okey, kita kena faham tu. Ini mana keanjalan bagi satu titik. So dekat sinilah yang warna merah ni. Cursor warna merah saya kat sini. Pada harga RM5 kuantitinya adalah 1. Jadi kalau kita guna rumus yang pertama, okey, memang kita dah dapat nilai keanjalan negatif. Tu bukan negatif 0.5. Kita kena kira dulu negatif 5 bukan 0.5, negatif 5. So kalau kita guna paksi Q, kita akan dapat
menggunakan rumus perubahan Q bagi Q. Perubahan Q tu di mana? Di sinilah. 1 tolak 6 bahagi dengan 1 tolak 0. Okey. So kita dapat negatif 5. Okey. Negatif 5. Kan, kalau menggunakan paksi Q sebagai rumus dia, rumus berdasarkan paksi Q. Okey. Jadi kalau kita guna rumus kedua yang berdasarkan paksi harga, di mana rumusnya adalah P bahagi perubahan P. P di mana? Di sini. Pada harga RM5, P-nya adalah di sini ya. P 5 tolak 0 bahagi dengan perubahan P-nya 5 tolak 6. Okey. So dapat negatif 5 juga negatif 5, dan seterusnya kita boleh guna rumus yang ketiga untuk confirm kecurunan darab dengan harga bagi kuantiti. So kecurunan negatif 1 darab dengan harganya 5, kuantiti adalah 1, betul tak? Jadi kita dapat negatif 5. So jawapan kita guna tiga-tiga rumus ni pun jawapan tetap negatif 5, negatif 5, negatif 5. So dia memang dapat mengesahkan bahawa pengiraan kita adalah tepat dan betul lah. Okey. Jadi di situ sajalah untuk keanjalan titik. Okey. Jadi apa yang kita nak rumuskan di sini ialah bagaimana menghitung keanjalan titik itu, maknanya dia ada related lah ataupun ada berkaitan juga dengan kawasan-kawasan. Titik itu berada di kawasan mana, kawasan keanjalan mana. Okey. Jadi kalau titik itu berada berlega-lega di kawasan di atas daripada harga RM3, seperti kita tahu di kawasan Anjal tu memang nilainya lebih daripada 1 lah. So contohnya pada harga RM4, pada harga RM5, RM5.5 ke, dia akan bernilai lebih daripada 1, tapi kurang daripada infinity lah. Dan satu lagi, kalau harga berada di bawah daripada 3 kan, bawah daripada 3 dia berada di kawasan tidak Anjal. Contohnya harga RM2, harga RM2.5 ke, harga RM1, RM1.5 ke, dia akan lebih daripada 0, kurang daripada 1. Semakin ke bawah, daripada bawah ni 0, ED sama dengan sifar kan. Semakin harga naik, semakin titik dia bergerak naik. Dan titik bergerak naik sampai sini, dia akan semakin tinggilah nilai keanjalannya. Itu dia rumusan dia. Okey. Sekian.